A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bincangkan peranan Al-Quran dan As-Sunnah di bawah tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 KSSM 2021. Sebagaimana dalam video yang pertama, saya dah membincangkan tentang hadis yang menitik beratkan dan mewajibkan setiap individu untuk mengikuti berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun video yang kedua ini, maka saya akan bincangkan peranan Al-Quran dan As-Sunnah secara terperinci. Bagaimana kita nak melihat Al-Quran dalam kerangka yang lebih luas, individu, masyarakat, negara dan setiap lapisan. Dan perkara ini sangat penting untuk kita melihat satu persatu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Para pelajar, kita sama-sama melihat apakah maksud ayat ini dan bagaimana ia dapat melihat sebagai sebuah peranan yang penting dalam kehidupan kita seharian. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, pertama, taatlah kamu kepada Allah, dan kedua, taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti ulul amri, maksudnya orang yang berkuasa ataupun pemimpin dari kalangan kamu. Ada tiga golongan. Dan jika ada masalah, apa yang perlu kita buat? Para pelajar, kita melihat. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah, berselisihan pendapat, ada masalah, ada isu yang perlu dibincangkan, maka dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya urusan tersebut kepada kitab Allah dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikianlah adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, ini ayat menjadi satu perkara yang sangat penting supaya kita melihat Al-Quran ini dan As-Sunnah ini ada peranannya. Begitulah kehidupan kita daripada pagi sampai ke petang, daripada petang sampai ke malam, bangun tidur sampai ke tidur, semuanya mesti berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya mesti ada caranya. Sebesar-besar kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, semuanya mesti ada jalan penyelesaian. Sebab itu masyarakat apabila tidak melihat Al-Quran sebagai sumber penyelesaian masalah, akan berlakulah pancaroba, akan berlakulah musibah dan berbagai-bagainya. Bila kita nak menyelesaikan masalah tu tak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Itu kita tengok contoh-contoh yang kita boleh dapat. Contohnya kita lihat dari sudut ekonomi, bisa kata sementara tentang COVID ni kan, para pelajar, kita ni ada sebelangannya dan tak dapat kerja. Bagaimana nak buat? Apa perlu buat? Bagaimana nak dilaksanakan? Jadi kita cuba kembali kepada Al-Quran. Kan Allah kata kita kena bekerja, maka surah itu bekerja. Kan? Lepas tu nak kerja mesti cari kerja yang halal. Walaupun keadaan begini, kita perlu kerja yang halal. Dalam masa yang sama juga, bagaimana pihak kerajaan membantu rakyat. Ini perlu kita lihat sama-sama. Dan apa Rasulullah kata, bila datangnya musibah, kita kena tolong ramai-ramai. Para pemimpin zaman Umar, bila berlaku kemiskinan, bila orang miskin tak dapat nak makan, Umar pergi sendiri ke rumah. Tengok, ini nak selesaikan masalah ekonomi dan pelbagai-bagailah. Jadi maksudnya para ulama dan para ekonomi perlu berbincang
apa yang ada dalam kandungan Quran, apa yang ada dalam sunnah, dan buat keputusan terserah kepada Allah Ta'ala. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Jika kita dah berazam, serah kepada Allah Ta'ala. Itu juga masalah politik, bagaimana nak selesaikan politik sosial, macam mana kita nak selesaikan masalah sosial. Orang mencuri dan sebagainya, rasuah dan sebagainya, hakim rasuah, peguam rasuah. Jadi kita selesaikan masalah, misalnya kita bagi gaji banyak kepada hakim dan peguam, polis kenapa ambil rasuah. Kita kena tahu benda-benda begini supaya dapat diselesaikan. Itulah peranan Al-Quran. Apa jua masalah, kita dapat menyelesaikannya. Itu yang kita perlu tahu, itu yang perlu kita mendalami, itu yang perlu kita teliti. Sebab tu para pelajar, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, jika kita tak melihat perkara ini, kita tak nampak Al-Quran sebagai sunnah dengan sebagai peranan kehidupan, maka berlakukah kebincangan hidup. Kita tengok seterusnya apa peranan yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini. Pertama, Al-Quran itu sebagai sumber pertama Islam. Itu yang kita lihat. Itulah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti ikut. Kalau riba kata riba haram, haram, kita jangan ikut. Kalau rasuah tu kata haram, haram. Kalau curi tu kata haram, haram. Perkara-perkara itu kita jangan dekat. Itu kalau zina tu haram, jangan masuk. Jadi perkara begini, wailul likul humazatil lumazah. Kalau mencaci, mengumpat itu haram, maka jangan dekati. Itu dia. Tapi dalam masa yang sama, Al-Quran juga ini dia melengkapi. Dia akan menceritakan pelbagai, adanya sains, adanya psikologi. Itu sebab kita lihat ada ulama yang mengkaji Quran dari sudut sains, ada ulama yang mengkaji dari sudut matematik, ada ulama mengkajikan dari sudut jurutera, ada yang ulama kaji dari sudut zoologi, psikologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Yang penting Al-Quran adalah sumber pertama Islam. Okey. Dalam masa yang sama, kita tak boleh menafikan hadis sebagai sumber kedua Islam. Al-Quran yang pertama, hadis yang kedua. Ini yang kita kena ketahui. Sebab sebenarnya mereka melihat hadis ni tak ada sandarannya. Hadis ni daripada Nabi. Nabi ni mungkin kata-kata yang tak betul. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan? Allah dah menjelaskan bahawa Nabi ni takkan bertutur, berkata, berbicara benda yang hawa nafsu, melainkan semuanya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna Al-Quran dan hadis saling melengkapi. Bukan makna Al-Quran tak lengkap. Okay, saya beri contoh. Al-Quran kata kita kena salat, aqimus salat, dirikan salat. Tapi kita tak tahu solat tu bagaimana bentuk dia. Nak solat gaya Batman ke, Ultraman ke, kita tak tahu. Jadi hadis ni dia memperincikan lagi, dia menjelaskan lagi apa dah ada dalam kandungan Al-Quran. Sebab tu Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebab tu kita faham, solatlah seperti mana aku solat. Dalam hal ini, para pelajar, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, kita akan lihat akan datang ada golongan yang menerima Al-Quran saja dan dia tak mau hadis. Kita tanya balik, bagaimana dia salat? Al-Quran kata salat, sujud, Al-Quran kata dan sujud saja, rukuk saja, tak ada iktidal. Jadi benda ni pening, masalah, musibah. Jadi perlu lihat. Itu juga ada orang dalam hadis pula, ada golongan ni dia nak sebahagian je. Kalau hadis tentang hudud tak nak. Macam tu. Hadis tentang berakhlak boleh terima. Kalau hadis tentang larungi tatu tak nak. Tentang zina tak nak. Sebat tak nak. Ini tak boleh. Kita tak boleh ambil sebahagian. Tinggal sebahagian. Tak boleh begitu. Jadi kena ambil secara keseluruhan. Itu kita akan tengok akan datang video yang seterusnya akan membawa satu contoh, dua contoh golongan yang Al-Quran saja dan golongan yang diterima hadis bahagiannya. Kita akan tengok. Yang ketiga, yang paling penting, tidak menokok tambah dalam agama. Ini paling penting para pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kenapa? Allah sebut al-yawma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini Allah telah lengkapkan agamamu. Agama yang sempurna, agama yang lengkap, tak perlu tambah-tambah dah. Ini tidak, kita rasa
kita ni nak bertemu dengan Allah SWT, maka kita solat lebih. Contohnya solat fardu kita ada 5, tapi kita tambah solat fardunya 10. Ini jadi satu rukun tambah dalam agama. Sebab tu para pelajar seperti mana yang saya terang sebelum ni, dalam agama ada dua yang paling penting dalam rukun tambah: hukum perundangan dan juga ibadat. Tak boleh tukuk tambah, tak boleh. Ini yang paling penting. Apa yang Nabi ajar, itulah yang sebaiknya, itulah yang selengkapnya, itulah yang sempurna. Kalau kita tambah dan seolah-olah kita mengatakan bahawa Nabi ajar itu tak cukup ke? Jadi kita buat ajaran baru. Itu yang kadang-kadang timbulnya ajaran sesat dan sebagainya. Perlu di sini para pelajar kita mengkaji Al-Quran, kita mengkaji sunnah supaya kita tidak terikut dalam perkara-perkara menambah dalam beragama. Baik, seterusnya yang terakhir, kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana ayat tersebut, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Taat Allah itu kata suruhan, fi'il amar. Taat kepada Rasul itu taat. Jadi taat di sini bermakna kewajipan. Jadi setiap kewajipan itu mesti dilakukan. Dan apa yang Allah Rasulullah kita tinggalkan. Inilah yang kita nak tahu, yang perlu kita pelajari tentang peranan Al-Quran. Dan yang terakhir, para pelajar yang dirahmati Allah SWT, ini dia climax. Supaya apabila kita mengkaji Al-Quran, kita kaji Sunnah, kita mesti berakhlak yang mulia. Sebab tu Nabi Aisyah sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Sebab tu pada pelajar, bila kita ada ilmu, kita kena berakhlak yang Quran. Kita jangan kita dah ada, misal kata dah ada SPM, lepas dah ada diploma, ada ijazah, ada master PhD, kita berkata aku dah ada ilmu. Jangan. Kita kena berakhlak mulia. Kita tak tahu semua perkara. Kita jumpa orang tua, kita berhormat. Ada perkara kita boleh bincang, tapi kita jumpa, kita beradab. Kita punya mak ayahnya, hubungan dengan adik-beradiknya, yang saudara maranya, dengan gurunya, itulah penting. Supaya kita nampak orang bukan Islam ni, dilihat bukan sekadar ilmu, dilihat akhlak individu tersebut. Kalau kita akhlak yang baik, insya-Allah mereka ikut kita dengan akhlak yang baik. Sebab tu para pelajar yang dirahmati Allah SWT, inilah beberapa peranan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkannya sebaik yang mungkin, semampu-mampu yang mungkin. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.